Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua, sama ada di mana sajalah, di Malaysia ke, di Singapura ke, di rumah ke, di kedai ke, ataupun di mana-mana saja. Saya mengucapkan selamat menonton Al-Kuliah pada petang ini. Dan dalam puan-puan, seperti biasa tajuk kita ialah yang berkaitan dengan dunia dan juga berkaitan dengan akhirat. Kalau ada dunia, ada akhirat, apa tengah-tengahnya agak-agak tuan-puan? Dunia sini, akhirat sini. Tengah-tengahnya adalah jambatan. Hari ini kita akan bicara tentang jambatan akhirat. Sebab kita semua ada yang akan dan ada yang sedang melalui jambatan daripada dunia kepada akhirat. Jadi patutlah dan wajar sekali topik ini ataupun tajuk ini kita hidangkan kepada anda semua supaya kita semua dapat melihat apakah kita berada betul-betul di atas jambatan ataupun kita telah terjun ke bawah jambatan ataupun kita dah berada di penghujung jambatan. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini sebenarnya kita ada tetamu daripada Jemaah Surau Darul Ikhlas Taman Kayu Ara Indah. Jadi kalau tuan-tuan lihat tadi kan, tu rupa-rupanya handsome dan cantik-cantik jelita belaka orangnya. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Dan tetamu kita sebagai panelis untuk guru kita pada petang ini ialah yang berbahagia Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir, seorang pensyarah Universiti Islam Antarabangsa UIA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz pun dah bersedia, penonton di studio pun dah sedia, anda di rumah siap sediakan dengan pen, dengan kertas. Itulah namanya kita menjadi penuntut ilmu. Kalau mendengar jadi pendengar ilmu saja, kalau menuntut kan ada kertas, ada pen. Apa tadi kita bincang persoalan hidup kita, bukan persoalan binatang, bukan persoalan pokok kayu dan sebagainya. Dan kita war-warkan juga, kita ucapkan terima kasih kepada yang sudi menaja untuk hadiah penonton dalam studio pada petang ini, iaitu produk Di Hatiku. Ini produk Di Hatiku, puan-puan, memang dia berasaskan kepada herba-herba kesihatan dan sebagainya. Jadi kalau anda penonton-penonton di studio ada soalan, maka bertuahlah anda akan disajikan dengan hadiah dari produk Di Hatiku. Dan juga terima kasih kepada majalah Anis dan juga majalah Aso yang turut menyumbang majalah-majalahnya kepada kita pada petang ini. Satu majalah untuk muslimah solehah, satu majalah untuk kanak-kanak. Jadi belilah untuk isteri anda dan juga anak-anak anda majalah ini. Okey, dan juga terima kasih kepada produk kesihatan Aifa Health Sendirian Berhad yang merupakan satu jenis herba untuk yang berkaitan dengan masalah diabetes. Jadi mereka yang ada masalah diabetes bolehlah menggunakan. Dan juga kepada kalau anda di rumah ada persoalan yang berkaitan dengan jambatan akhirat yang sesuai dengan tajuk topik kita, bolehlah hubungi kita di talian email ataupun SMS yang tertera, dan anda hantarkan 2 soalan yang terpilih, yang terbaik. Pustaka Salam bermurah hati untuk menyumbang 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Jadi barangkali anda di rumah bertuah sangat-sangat pada petang ini, dan kalau anda dah dapat 2-3 kali dah, 2-3 set dah buku ni, hadiahkanlah kepada orang lain sebagai hadiah sempena walimatul urus dan sebagainya. Okey, kita teruskan tanpa buang masa. Yang bagi Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir dah bersedia barangkali. Ustaz, kita ni sedang hidup dan semua orang akan mati. Saya akan mati, Ustaz juga akan mati, dan tuan-tuan puan-puan akan mati. Jadi bagaimanakah persediaan di dunia ini bagi menghadapi kematian, dan kita memang mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Al-Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi selaku pengacara Al-Kuliah pada petang ini. Sidang jemaah daripada Surau Darul Ikhlas, tuan-tuan puan-puan sidang penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira tajuk yang kita bicarakan pada petang ini merupakan tajuk yang penting sebab ia berkait di antara soal kita di akhirat kelak. Sama ada kita termasuk dalam golongan yang berjaya mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita masuk dalam golongan yang celaka, yang menjadi ahli neraka, na'udzubillah min zalik. Jadi persoalan kita ialah persoalan jambatan akhirat.
bagaimanakah persediaan kita untuk menghadapi alam hari akhirat itu. Saya teringat Ustaz Fauzi satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang persediaan. Seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, matas saah?" Ya Rasulullah, bilakah hari kiamat itu akan berlaku? Persoalan tentang hari kiamat. Mungkin hari kiamat itu hari kiamat yang besar, maknanya seluruh alam ini akan musnah. Boleh jadi. Ataupun boleh jadi, bilakah kiamat kecil itu akan berlaku kepada sahabat ini? Sa'ah itu, kiamat itu. Sama ada kiamat kecil pun boleh, sama ada kiamat besar pun boleh. Tidak ada masalah. Tetapi kalau kita melihat dalam jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak gaya Rasulullah tidak menjawab, tetapi Rasulullah tanya balik. Rasulullah alihkan persoalan bilakah kiamat itu akan berlaku kepada persoalan yang lebih penting, bagaimanakah persediaan kita untuk menghadapi hari kiamat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab persoalan sahabat itu, ma'adattalah. Wahai sahabatku, apakah persediaan kamu untuk menghadapi hari kiamat itu? Jadi Rasulullah tanya tentang persediaan. Rasulullah tak cerita tarikh kiamat tahun 2012 ke 2013 ke. Cuma Rasulullah ceritakan tentang amarah ataupun tanda-tanda kiamat yang berlaku. Hakikat sebenar tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tanya persediaan. Maka sahabat ini menjawab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma'adattu laha min kathir saumin wala salatin wala sadaqatin." Ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan untuk menghadapi hari kiamat ini daripada banyak puasa, daripada banyak solat dan juga daripada banyak derma, sedekah dan seumpamanya. Dan ulama mentafsirkan kata sahabat ini bahawa sahabat ini tidak melakukan ibadah melainkan yang fardu sahaja. Kalau solat pun solat setakat solat fardu 5 waktu sehari semalam. Kalau puasa pun puasa bulan Ramadan sahaja. Zakat pun mungkin tidak ada, sebab sahabat yang bertanya ini kebanyakan sahabat yang bertanya adalah sahabat yang miskin. Tetapi sahabat melakukan ibadah yang fardu, tidak mengutamakan, tidak melakukan ibadah yang sunat. Tetapi dia menyatakan persediaannya itu ialah walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tetapi untuk menghadapi kiamat ini, saya preparekan, saya sediakan diri saya adalah kasih kepada Allah, cinta kepada Allah, juga kasih dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya ini merupakan satu perkara yang sangat penting dalam kita menghadapi hari kiamat. Jadi apakah persediaan kita menghadapi hari kiamat ini? Tak lain dan tak bukan ialah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut menjadi asas kepada kita ialah, innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dua perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memfardukan beberapa kefarduan. Rasulullah tak sebut tentang masalah sunat, tak sebut tentang masalah mustahab dan sebagainya. Sebut tentang masalah kefarduan yang wajib tu dulu. Maka kata Rasulullah, fala tudayyi'uha. Janganlah kamu ihmalkan, janganlah kamu cuaikan, janganlah kamu abaikan kewajipan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua yang ditekankan oleh Rasulullah, wa harrama asya'a, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa perkara, fala tantahikuha, janganlah kamu melanggar perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton, persediaan kita yang pertama sekali kita perlu prepare, persediakan diri kita untuk menghadapi hari kiamat. Asas yang utama untuk kita bersedia menghadapi hari kiamat ini ialah ati'ullah, taat kepada perintah Allah, dan juga ati'ur rasul, taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saya teringat firman Allah SWT yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, mengabdikan diri kepadaku. Itulah barangkali memang sepatutnya dalam hidup kita. Orang kata apa, pengisian semasa kita melalui jambatan hidup ini menuju ke akhirat, itulah persiapan yang dinamakan sebagai ibadah ataupun ketaatan kepada Allah SWT. Tapi Ustaz, kadang-kadang kita dengar juga Ustaz, dia kata ibadah ni ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Jadi boleh tak Ustaz cerita sikit apa ibadah khusus, apa ibadah umum? Kami pun tak tahu benda Ustaz, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Alhamdulillah, ayat yang Ustaz Fauzi bacakan tadi itu dipetik daripada surah Az-Zariyat, surah Az-Zariyat ayat 56. Asas wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allah Ta'ala menyatakan bahawa Allah tidak menjadikan jin dan manusia itu illa liya'budun, melainkan akhir kejadian itu
hikmah kejadian itu adalah supaya makhluk ini, jin dan manusia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya sini ialah tuan-tuan dan puan ialah bagaimana sebahagian besar daripada masyarakat muslim hari ini dia salah faham tentang soal ibadah. Bila sebut ibadah ni maknanya mesti duduk i'tikaf di masjid saja, mesti baca Quran sahaja, mesti semayang sunat banyak-banyak, mesti puasa sunat. Jadi kalau orang tu puasa Isnin Khamis, kalau orang tu semayang tahajud, kalau orang tu baca Quran banyak, itu dikatakan melakukan ibadah. Tetapi kalau dia tak buat perkara yang sebegitu rupa, misalnya dia pergi belajar, itu tak buat ibadah. Sebab itu setengah-setengah orang dia tak faham konsep ibadah dalam Islam ni. Sebab itu Islam ni seluruh kehidupan kita adalah ibadah. Seluruh kehidupan kita adalah ibadah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala nak menjadikan kehidupan kita ini menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kalau kita lihat satu firman Allah Subhanahu wa taala, soal makan pun dia jadi ibadah juga. Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah Allah Taala sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Yang maksudnya wahai orang yang beriman. Allah sebut orang yang beriman, seruan kepada beriman. Apa perintahnya? Kulu, makan. Allah Taala cakap soal makan. Makan daripada benda-benda baik yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lepas makan tu, sebelum makan pun dalam proses makan tu washkuru, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu benar-benar menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok soal makan pun jadi ibadah juga. Cuma kadang-kadang kita melampaulah. Kalau bahasa orang utara dia kata kedarah. Kedarah ni Ustaz Fauzi dia makan tahap melampaulah, tahap kronik tu. Jadi itu kedarah. Itu tak jadi ibadah tu. Itu tak jadi ibadah. Tapi kalau makan kita ikut sunnah Rasulullah, kita makan ala kadar yang dibenarkan oleh keperluan badan kita, yang dibenarkan, itu pun jadi ibadah juga. Kita makan makanan yang baik, halal dan thayyibah, itu pun jadi ibadah. Jadi seluruh kehidupan kita. Dan kalau kita lihat dalam riwayat hadis Rasulullah, nak kahwin pun ada adab-adabnya begini. Hatta dalam soal rumah tangga, dalam soal suami isteri, dalam soal selimut, tidur sebantal pun ada diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab soal tu soal ibadah juga. Soal ibadah juga. Kita nak masuk tandas pun soal ibadah. Masuk langkah kaki kanan, keluar langkah kaki kiri, nak masuk tu doa-doa sekian dan sebagainya. Semua itu diajar. Kalau kita tengok apa benda ni, tak payah kacau lah, nak mandi ikut suka kita lah, nak mandi macam mana. Soal suami isteri kita nak buat macam mana, ikut suka kita lah kan, tak ada masalah. Tapi Islam tu nak mengajak kita, nak mengatur kehidupan kita supaya comel, supaya nampak elok dan sebagainya, supaya kehidupan kita ini berasaskan kepada ibadah. Dan sebab itulah ulama-ulama bahagikan ibadah ini kepada dua konsep. Yang pertama sekali konsepnya ialah ibadah khusus yang kita duk biasa buatlah, yang jelas dalam masyarakat kita, itulah ibadah. Solat, nampak solat tu buat ibadat, nampak puasa buat ibadat, baca Quran buat ibadat, duk pegang biji tasbih subhanallah alhamdulillah, itu buat ibadat. Itu ibadat khusus yang jelas datang hukumnya daripada syarak. Tetapi ibadat-ibadat yang lain tu dikategorikan juga sebagai ibadat, tetapi ibadat umum. Kita tolong hamba Allah, ibadat juga. Kita buang duri daripada jalan, pokok patah terbalik, kita berhenti. Kita jalan tengok ada orang kereta rosak, dia tolak tepi jalan, kita berhenti tolong. Itu pun masuk dalam ibadat. Semua kehidupan kita itu akan menjadi ibadah kepada Allah. Jadi jelas kepada kita ada ibadah khusus sebagaimana kepahaman kita, ada juga yang dipahami sebagai ibadah umum. Yang penting seluruh kehidupan kita mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Luasnya sebenarnya ibadah kita sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita perhati Ustaz sebut tadi kan, saya fikir Ustaz, kita sikat rambut jadi ibadah. Ya. Kalau kita betul-betul nak jadikan orang yang bersih, kita buh gigi jadi ibadah sebab Nabi buh gigi. Ya. Kita senyum pun ibadah sebab bila senyum dapat pahala kan. Masya-Allah. Kalau tak dapat dosa senang juga. Orang senyum kita kata apa senyum-senyum. Dia dapat dosa pula senang-senang. Tidur pun jadi ibadah sebab kita ikut barangkali cara Nabi ataupun niatnya. Berpakaian pun jadi ibadah. Apa pun memang dapat pahala ni senang. Tapi kadang-kadang Ustaz, satu persoalan timbul. Adakah semudah itu orang semayang dikira dia taat dan dapat pahala terus? Ataupun orang puasa siang hari penat, orang kata melengkung badannya, maka dikira dapat pahala ibadah?
sedangkan dalam hatinya barangkali lain, Ustaz. Ya. Jadi dia tak cerita apakah syarat-syarat menjadikan ibadah tu diterima oleh Allah SWT. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Ya, soal rambut ni pun Rasulullah sebut dalam hadisnya, man kana lahu syi'run falyukrimhu. Rasulullah bagi kaedah asas, sesiapa yang mempunyai rambut hendaklah memuliakannya. Rambut pun nak dimuliakan. Macam mana nak mulia? Itu terserah kepada kita. Ini yang kata syarak tak tentukan. Cuma macam mana nak muliakan rambut tu? Nak jaga rambut kita, nak potong rambut kita dan sebagainya. Jadi ini masuk dalam erti kata ibadah yang umum itu. Cumanya dalam kita melakukan ibadah ini, sebelum dia ada syarat. Satu syarat sah, yang kedua syarat ibadah kita itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peringkat ibadat yang kita belajar biasanya tahap sah saja. Cukup rukun demikian, cukup syarat demikian dan sebagainya. Tapi dia ada satu tahap untuk kita menjadikan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Quran, kalau kita rujuk dalam masalah korban, kita buat ibadah korban, kita beli unta ke, kita beli lembu, kita nak buat akikah dan sebagainya, kita tengok cukup umur 2 tahun, tak ada cacat dan sebagainya, kita sembelih dan sebagainya. Tetapi kata Allah, yang nak dapat benar-benar itu ialah la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging yang kamu persembahkan itu, buat ibadat itu, darah yang tumpah itu tidak akan menggapai, tidak akan mendapat akan keredaan Allah, tak akan dapat kepada Allah, tak akan sampai kepada Allah, tak akan diterima oleh Allah, makna tidak akan mendapat keredaan daripada Allah. Bukan itu yang Allah Ta'ala nak lihat. Tetapi yang akan mencapai keredaan Allah ialah at-taqwa minkum, ketakwaan daripada kamu. Itu yang Allah Ta'ala nak tengok. Maka dalam soal inilah kita perlu melihat kepada soal hati kita. Jaga hati kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadah kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, itulah rumpahan jambatan akhirat yang kita sedang seberang sekarang untuk menuju ke kehidupan yang kekal abadi di sana. Apapun kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih anda setia bersama kami dalam Al-Kuliah pada petang ini, dan topik kita, tajuk kita memang hebat Ramadan, iaitu jambatan akhirat bersama yang bahagia Ustaz Muhammad Nizam Abdul Qadir. Dan saya war-warkan pada awal tadi bahawa kita bersama dengan jemaah Surau Darul Ikhlas Taman Kayu Ara Indah. Ada Taman Kayu Ara yang tak indah ni, Taman Kayu Ara yang indah. Dan kita ada penonton yang akan bertanyakan soalan. Saya minta silakan Puan Hajah Fatimah binti Awang, kalau ada soalan silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, keredaan Allah terletak kepada keredaan ibu bapa. Boleh tak Ustaz komen berkenaan dengan anak yang berpendidikan tinggi yang mengamalkan rukun Islam tetapi tidak taat kepada ibu bapa? Bolehkah dia dikatakan sebagai anak derhaka? Okey, terima kasih Puan Hajah. Itulah naluri seorang ibu sebenarnya. Dia tak lain, dia fikir anak. Nombor 2 baru pergi makanan, masakan dan sebagainya. Jadi silakan Ustaz tentang anak tadi, silakan. Baik, terima kasih kepada puan yang bertanya. Baik, dalam soal ini sebenarnya dia tak lengkap. Kalau kita lihat dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah juga dengan berbuat baik kepada ibu bapa. Dia kait di antara. Maknanya sembah Allah, la tusyriku bi syai'a, jangan syirikkan Allah, kemudian wabil walidaini ihsana, dan hendaklah terhadap kedua ibu bapa tu berbuat baik. Jadi kata para ulama, antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, dia kata benda ni kalau diiringkan sekali, kalau kita taat kepada Allah, maknanya anak ni puasa sunatnya banyak, puasa fardu tu memang tak bercara dah, memang beres, tidak ada masalah. Tapi sunat pun banyak, sedekah banyak dan sebagainya, tapi dia tidak berbuat baik. Dia tak nak kata derhaka tidak, tapi dia tidak berbuat ihsan kepada ibu bapanya. Itu pun maknanya seolah-olah ibadatnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan ni, kalau dia tidak taat kepada mak bapak dia menengking ibu bapanya dan sebagainya, maka itu juga dikategorikan sebagai anak derhaka. Satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kepada kita tentang rugilah golongan yang mana dia hidup
dan ibu bapaknya masih hidup ataupun salah seorangnya masih hidup, tetapi ibu bapaknya itu tidak menjadi suatu jambatan, suatu asas kepadanya untuk dia masuk ke dalam syurga. Jadi antara sebab untuk anak masuk syurga ini ialah bagaimana dia berbuat ihsan kepada ibu bapa. Jadi dalam keadaan inilah kita perlu memperbagaikan konsep ibadah itu, bukan sekadar tunggang langgang kita semayang, puasa dan sebagainya, tetapi apa juga yang diperintahkan oleh Allah itu sebenarnya termasuk dalam ibadah, dan ketaatan kepada ibu bapa ini sebenarnya merupakan satu kefarduan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallah. Terima kasih Ustaz. Kita ada soalan lagi daripada juga jemaah Surah Darul Ikhlas. Silakan yang bagi Ustaz Nazri kalau ada soalan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Hari ini kalau kita tengok dalam TV, dalam akhbar dan juga dalam radio sebagainya tentang berita pembuangan bayi dan juga berita penderaan dan pembunuhan bayi. Adakah bayi yang mati ketika masih kecil ini dapat memberi syafaat kepada ibu bapa mereka? Dan bagaimana pula kalau ibu bapa mereka itu membunuh mereka semasa kecil? Adakah ibu bapa itu dapat menerima syafaat juga daripada anak yang mati ketika kecil ini? Okey. Terima kasih Ustaz Nazri. Itu juga naluri kebapaan dari seorang bapa. Jadi kebetulan pula hari ini kan banyak anak-anak yang dibunuh, didera dan sebagainya. Barangkali inilah sebagai penghibur lah Ustaz Nizam ya, sebagai penghibur untuk ibu bapa yang kematian anak masa kecil ni. Yalah, memang sedih-sedih lah. Tapi ingat barangkali yang Ustaz ni sebut, barangkali ada tak di sana syafaat-syafaat yang dah dikhususkan untuk anak-anak tadi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Nazri yang bertanya. Baik, persoalan syafaat ini memang disebut dalam Al-Quranul Karim ya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha ayat 9, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahman. Yang bermaksud tidak memberi manfaat oleh sesuatu syafaat itu, syafaat tidak akan bermanfaat di akhirat kelak, melainkan ada pengecualian, illa man adzina lahur rahman, melainkan syafaat yang diizinkan oleh Tuhan yang Maha Rahman. Maknanya ada kes-kes tertentu. Ada hafiz Quran boleh memberi syafaat sekian, ada anak boleh memberi syafaat kepada ibu bapa dan sebagainya. Jadi ada diceritakan dalam riwayat-riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi asas yang utama sekali, syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bahawa bagi Allah lah syafaat seluruhnya. Jadi tidak ada siapa pun boleh memberi syafaat. Asalnya macam tu, dasarnya macam tu. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak boleh memberikan syafaat, tetapi dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala boleh diberikan syafaat. Maka dalam soal ini anak pun dia boleh memberi syafaat, apatah lagi kalau anak itu kecil. Dan memang ada beberapa riwayat hadis menceritakan tentang anak kecil tersebut yang boleh memberi syafaat kepada ibu bapanya. Tetapi kalau kita melihat, kalaulah ibu bapa itu melakukan kesalahan pula, ini kita melihat berita sedih, maknanya sanggup ibu bapa bunuh anak, sanggup ibu bapa membiarkan anak itu dibunuh. Mungkin dia tak bunuh secara langsung, tapi dia biarkan sebegitu saja. Jadi ini merupakan satu kesalahan, satu dosa. Dan saya kira berdasarkan pemahaman saya, mungkin ibu bapa yang sebeni rupa, ibu bapa yang tidak menjalankan tanggungjawab sebagai ibu, sebagai bapa dengan baik, kemungkinan besar dia tidak akan mendapat syafaat daripada anak pada hari akhirat. Kenapa? Kerana dia telah menanggung satu kesalahan, satu dosa, dan dosa ini disebut dalam istilah Quran sebagai wa'dul banat, menanam anak hidup-hidup. Tak kiralah anak tu lelaki ataupun perempuan, ia merupakan satu kesalahan, satu dosa, dan orang yang sebegini rupa bagi saya tidak wajar untuk mendapat syafaat di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kita ada masa lagi Ustaz untuk teruskan dengan persoalan penonton kita datang dari Surah Darul Ikhlas. Kita ada Abang Zainal katanya. Abang Zainal bin Haji Ismail. Silakan Abang Zainal. Muda lagi ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah doa atau zikir yang boleh diamalkan agar memperoleh husnul khatimah? Alhamdulillah. Terima kasih. Bila saya sebut muda tu semangat dia baca soalan. Terima kasih Abang Zainal. Silakan Ustaz Nizam. Baik, doa ni banyak sebenarnya. Yang pertama sekali, kita doalah dalam apa bahasa sekalipun. Kalau boleh dalam bahasa Arab, bahasa Arab. Kalau boleh bahasa Melayu, bahasa Melayu. Kalau boleh Jawa, Jawa. Bahasa Cina, India pun tidak ada masalah. Allah Ta'ala terima segala doa dalam segala bentuk bahasa. Tapi kalau kita lihat doa yang biasa kita bacalah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah.
Ya, faham tak ni doa yang kita baca tu? Kadang-kadang kita baca lama tapi tak faham-faham. Tu imam baca doa lepas sembahyang berjemaah pun kita tak faham juga. Makna ni makna yang baik tu, nak minta mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutupilah kesudahan bagi kami. Tamatkanlah kesudahan bagi kami ni husnul khatimah, dengan kesudahan yang baik. Minta husnul khatimah, minta mati dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan baik ini, mati boleh mengucap 2 kalimah syahadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sambungan kepada doa itu, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, janganlah engkau tutupi kesudahan kami ini dengan su'il khatimah, kesudahan yang buruk. Mati berbuat maksiat kepada Allah, apatah lagi kalau kita ingkar kufur kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini antara doa yang masyhur yang diamalkan selepas daripada sembahyang, ya. Kita boleh juga berdoa, Allahumma ahyi muslimin wa amitna muslimin. Ya Allah, hidupkanlah kami, ataupun Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah daku dalam keadaan muslim, beriman kepada Allah. Wa amitni ataupun wa amitna, matikanlah daku atau matikanlah kami muslimin, dalam keadaan muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu pelbagai. Ada doa yang ma'thur daripada Rasulullah, datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun ada daripada para sahabat, para taib, para ulama. Yang pentingnya berdoalah, minta Allah matikan kita dalam keadaan yang baik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan kita semua dapat husnul khatimah, kesudahan yang baik bila mati, dan dijauhi daripada su'ul khatimah, kesudahan yang jahat. Apa pun perempuan, kita belum sudah lagi al-kuliah kita, dan kita berehat dahulu. Apa kata? Kita berehat dulu, kita minum air, dan kita sambung balik selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih sebab setia bersama kami. Dan tadi kita lihat paparan dan sedutan tentang sahabat Al-Kuliah yang bernama Halaqah di TV9 yang akan bersiaran pada hari Ahad ini jam 9.30 malam dengan tajuk Musibah Perut. Jangan lupa saksikan di TV9, ya, Musibah Perut. Okey, tuan-tuan dan puan, kita teruskan kepada acara kita, program kita Al-Kuliah pada petang ini di TV3 dengan tajuk kita Jambatan Akhirat. Dan kita ada seorang lagi penonton daripada Surau Darul Ikhlas. Silakan Encik Soreh, Muhammad Soreh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang kita ketahui bahawa di akhirat kelak ada dipanggil titian as-sirat. Adakah titian as-sirat itu dikatakan jambatan akhirat? Okey, itu soalannya. Macam pantun pula kan dia jual. Adakah titian as-sirat itu jambatan akhirat? Jadi silakan Ustaz Nizam, adakah betul yang tu jambatan akhirat yang kita maksudkan sekarang? Silakan. Dia kalau Ustaz Fauzi, bahasa titi ni dia kecil. Titi tu kecil. Kita ambil batang kelapa tu, saya kata itu titi lah. Batang kelapa nak rentas sungai tu titi. Ya. Kalau jambatan tu macam jambatan Pulau Pinang tu besar. Jadi persoalan kita ni masalah jambatan ni besar ni. Walau bagaimanapun sebenarnya itu merupakan salah satu proses lah. Sebab akhirat ni dia titian siratul mustaqim itu maknanya dia dah hujung-hujung dah, selepas daripada mizan, selepas daripada hisab dan sebagainya. Nak lepas, sama ada kita tergelincir masuk dalam neraka ataupun kita selamat sampai masuk ke dalam syurga. Akhirat ni di awal lagi. Akhirat mula bila? Akhirat bermula ketika mana kita masuk ke dalam kubur. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu merupakan rumah yang pertama daripada rumah-rumah akhirat. Mula-mula mati je masuk kubur, liang lahat, itulah permulaan akhirat bagi kita. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang berjaya dalam alam kubur, maka selepas daripada alam kubur itu lebih mudah. Siapa yang tak lepas, selepas alam kubur itu agak susah. Tapi sebenarnya satu proses lah. Daripada simboliknya itu satu proses. Sebab itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditunjukkan jalan yang lurus, titian yang lurus ini. Ihdinas siratal mustaqim. Sehari 17 kali, bahkan mungkin lebih. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Daripada para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Itu bukan daripada Fatihah tu. Jangan sambung-sambung pula kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal ghairil maghdubi. Itu salah tu. Ini ayat yang lain pula ni, ayat lain nak mentafsirkan orang yang diberi nikmat itu. Jadi simboliknya kita boleh katakan itu juga merupakan satu jambatan menuju kepada akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz
Saya di depan saya Ustaz ada laptop dan ada memang persoalan email ataupun SMS yang kita wawarkan tadi. Memang dah banyak kita terima Ustaz. Satu soalan dia kata, boleh tak Ustaz ceritakan macam mana bentuk jambatan tu? Saya fikir macam mana bentuk jambatan ni kan. Dia bukan jambatan tu ada besi ke, ada tar ke, ada jalan sebenarnya. Tercerita bab perjalanan hidup kita ni sebenarnya hidup di dunia dia akan menghubung ke akhirat dan tengah-tengah itulah jambatan sebenarnya dan akhirat itu bermula dengan gerbang kematian. Jadi itulah saya nak beri tafsiran sikitlah Ustaz ya pada penanya tadi. Ada satu soalan SMS Ustaz daripada Zahra. Dia tanya apakah pendapat Ustaz tentang kedudukan orang yang sibuk dengan urusan akhirat tak peduli pula urusan dunia. Sibuk dengan ibadah. Khusus ke, umum ke, semua dia pulun 24 jam, tak kira lah orang lain dah. Dia kerja pun tidak kira, berjiran pun tak kira dah. Ni Ustaz, boleh tak Ustaz bagi pandangan sikit? Silakan. Baik. Saya rasa Ustaz Wazi, kalau orang yang dikatakan sibuk dengan urusan akhirat ini, dia maknanya lebih fokus kepada ibadat khusus semata-mata. Orang yang sibuk dengan akhirat ni biasanya orang yang sibuk dengan ibadat khusus. Dia nak kira soal semayang, dia nak kira puasa Isnin Khamis, bahkan mungkin hari-hari dia nak puasa. Dia soal itulah macam mana dia nak khatamkan Quran, mungkin 3 hari sekali khatam. Dia baca sejarah para ulama dulu ada yang sekali khatam satu hari. Ada yang 3 hari sekali khatam. Dia pun nak jadi macam tu juga. Jadi dia tak boleh nak buat benda-benda yang lain. Jadi maknanya konsep kepahaman dia terhadap ibadah itu, terhadap urusan akhirat itu setakat itu saja. Sebab itu kita nak kena perjelaskan soal bahawa ibadat itu terlalu luas dalam kehidupan kita. Ada ibadat khusus dan ada ibadat umum. Kita buat baik kepada jiran kita, kepada yang Muslim pun dikira ibadah. Kita tolong yang bukan Muslim pun dikira ibadah. Kalau ada kenduri kendara, kita bergotong royong, kita tolong, itu pun dikira sebagai ibadah. Kita menumpangkan orang, kita buat segala kehidupan kita itu merupakan ibadah. Dengan syarat 2 syarat saja yang disebutkan oleh para ulama, iaitu mentafsirkan perkataan ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita ini dan juga kematian ini nak menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak menguji di kalangan kita ni siapakah yang lebih elok amalannya. Nak elok amalan ni, nak supaya Allah Taala terima, yang pertama sekali kita nak jaga niat kita, hati kita ikhlas tu. Itu asas yang pertama. Yang keduanya aswabuhu. Kita nak mengikut apa yang kita buat itu mengikut landasan syarak. Quran kata macam ni, Quran benarkan, hadis Rasulullah benarkan, diijtihadkan oleh para ulama. Cukup 2 syarat ni, maka itu dikira sebagai ibadah. Jadi kalaulah kita menumpukan kepada ibadah khusus semata-mata, dia akan tempang kehidupan kita. Macam mana soal makanan masyarakat Islam, macam mana kita nak memajukan umat Islam, macam mana kita nak memajukan negara dan sebagainya. Macam mana soal rumah tangga, nafkah zahir untuk rumah tangga kita, anak keluarga kita dan sebagainya. Ini juga merupakan satu ibadah. Jadi kalau kita keluar beribadah semata-mata, tak nak bekerja, sebab itu ada golongan yang salah faham dulu. Bila dia semangat dengan Islam, dia nak jadi Islam ni, ada yang sanggup berhenti kerja cikgu elok-elok, mengajar dan sebagainya. Dia kata ini dunia belakang ni. Mengajar bahasa Inggeris, dia kata mengajar bahasa orang kafir ni tak ada faedah, dia kata kan. Ada juga berhenti sanggup sebab apa? Sebab nak join kumpulan Islam. Ini dia kata lebih Islam. Mengajar bahasa Inggeris. Sebenarnya mengajar bahasa, walaupun bahasa Inggeris, walaupun bahasa Cina dan sebagainya, itu merupakan ibadah. Nak mendidik anak bangsa supaya faham bahasa ni. Nak mengajar ilmu sains, ilmu geografi, semua itu dikira sebagai ibadah dalam Islam. Islam tak pernah pinggirkan. Jadi sebab itu kita nak kena faham. Jadi kalau tumpu kepada akhirat semata-mata, ibadah khusus, maka itu merupakan kepahaman yang salah sebenarnya. Sebab itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suruh kita melakukan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Ada sahabat dia nak puasa, dia tak mau buka dah, nak puasa. Sebab dia kata Rasulullah memang puasa, Rasulullah buka. Tapi Rasulullah maqam dia dah tinggi dah, kita rendah. Kita kena lebih lagi lah, double. Tak payah buka langsung puasa. Ada sahabat kata saya tak mau kahwin. Walaupun Rasulullah kahwin, saya tak mau kahwin. Sebab apa? Sebab Rasulullah maqam dia tinggi dah. Kan? Tapi Rasulullah tegur, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci sunnahku, tak ikut sunnah Rasulullah, itu bukan daripada golongan Rasulullah. Jadi Rasulullah kahwin, Rasulullah berpuasa, Rasulullah makan, Rasulullah solat malam, tapi Rasulullah juga nyenyak tidurnya, tidur. Jadi sederhana. Kesemua itu masuk dalam arti kata ibadah. Jadi saya rasa tempanglah kalau kita menumpukan kepada akhirat semata-mata dengan meninggalkan dunia. Okey Ustaz, terima kasih. Dan terima kasih kepada Zahra yang bertanya tadi. Soalan email kedua Ustaz daripada Mas Akmal.
Dia tanya apakah runtuh jambatan akhirat kalau tak peduli keluarga dan putus silaturahim sebab asyik keluar berdakwah saja. Allah. Satu hal juga Ustaz, silakan. Baik, runtuh jambatan akhirat. Dia keluar berdakwah semata-mata. Jadi keluar berdakwah ni kepada siapa sebenarnya? Kalau kita lihat dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, Rasulullah diminta berdakwah kepada kaum keluarganya terlebih dahulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan, berdakwahlah kepada kaum kerabat kamu yang dekat-dekat. Rasulullah panggil kaum Quraisy, Arab-Arab di Mekah itu, di Bukit Safa, kumpulkan, bagi peringatan kepada mereka. Jadi katakanlah saya sebagai ketua rumah tangga, saya ada isteri, saya ada anak-anak dan sebagainya, saya abaikan mereka. Saya pergi keluar berdakwah di merata tempat. Apa jadi kepada ini? Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab api neraka. Itu asas yang utama sekali. Jadi kalau kita keluar berdakwah, kita putuskan hubungan silaturahim dan sebagainya, itu merupakan satu perkara yang tidak wajar. Sebab itu dalam satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang mati, seorang lelaki mati, seorang sahabat kata, berilah berita gembira kepada si mati ini bahawa dia akan masuk ke dalam syurga. Dia akan masuk ke dalam syurga. Tapi Rasulullah jawab balik, macam mana kamu tahu dia boleh masuk dalam syurga? Kamu tahukah kehidupan dia macam mana? Boleh jadi ada dalam kehidupan dia itu yang kita tak nampak, tapi dia buat perkara-perkara yang tidak memberi faedah kepadanya. Boleh jadi. Jadi kalau buat perkara yang tak memberi faedah pun boleh menghalang juga, ataupun boleh melambatkan proses untuk masuk ke dalam syurga. Perkara yang tak faedah aja, bukan kata sampai tak haram. Apatah lagi kalau kita mengabaikan tanggungjawab yang diperlukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal anak isteri, tak beri nafkah zahir dan sebagainya. Ini merupakan satu dosa dan kita sebenarnya telah meruntuhkan jambatan akhirat itu sendiri. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, baca lagi soalan email Ustaz ya. Mungkin soalan anda. Nanti kita pilih yang terbaik, yang bertuah nanti. Daripada Zakbar, dia kata ada orang tu dah lama buat dosa Ustaz dan akhirnya insaf di usia senja. Dah agak-agak tua, dah insaf. Sempat tak orang seperti ini Ustaz mencari sinar menuju jambatan akhirat yang kekal abadi? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Ini satu soalan yang penting. Biasalah kita ni dalam kehidupan kita ini, kita yalah muda lagi kita rasa malas nak buat ibadat dan sebagainya. Mungkin kita mana usia kita 60 ataupun mungkin usia dalam 40-an kena penyakit-penyakit yang kronik dan sebagainya. Ketika itu barulah kita nak insaf. Doktor kata ada 3 tahun lagi je nak hidup. Masa itulah kita nak buat ibadat dan sebagainya. Sebenarnya boleh patah balik, boleh bertaubat. Sebab apa? Sebab pintu taubat itu sentiasa terbuka. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat seorang hamba itu selagi mana belum sampai rohnya ke halqum ni, sebelum yugharghir lagi. Jadi terbuka luas. Kalau umur kita 70 kita nak bertaubat pun tidak ada masalah. Umur kita 70 baru kita nak mula baca Quran balik, tidak ada masalah. Allah Ta'ala akan menerima taubat daripada kita. Terima taubat. Jadi persoalannya saya jawab boleh. Kembalilah, patah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz kena jawapan-jawapan tadi. Apa pun perempuan, kita masih banyak lagi soalan SMS ataupun email yang belum terbaca dan masih ada lagi. Apa pun kita berehat dulu seketika bagi redakan keadaan dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kita masih berada di dalam Al-Kuliah di penghujung siaran insya-Allah. Dan kita baca lagi soalan email daripada anda yang memang sentiasa menjadi sahabat Al-Kuliah. Kita teruskan. Ada Sukriah Salmi. Apa pandangan Ustaz tentang kedudukan kata-kata ini, benar ke tidak bahawa berfikir satu saat itu lebih baik daripada ibadah setahun? Sebab kita cerita tentang ibadah kan, nak menuju ke jambatan akhirat ni mesti ada ibadah. Jadi betul tak Ustaz, berfikir satu saat tu berfikir macam mana agak-agaknya? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Saya kira dalam ungkapan ini ada kebenarannya. Maknanya dalam kita nak beribadah ini kita dipandu oleh ilmu. Kita dipandu oleh ilmu. Kalau kita buat ibadah dalam keadaan jahil, ia merupakan satu kesilapan kepada kita. Jadi ibadah sunat selama setahun,
nak banding kita berfikir, kita kaji satu masalah, kita faham Quran, kita faham satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebenarnya lebih baik daripada ibadah sunat selama tahun. Sebab apa? Sebab al-ilmu imam wal amalu tabi'u. Ilmu itu merupakan imam kita. Tu imam kita adalah ilmu, dan amalan tu jadi makmum, ikut ilmu yang ada kepada kita. Hari ini bila kita nak buat ibadat, kita nak bertaubat kepada Allah, kita tidak ada ilmu, kita nak buat amal dulu. Buat amal begini, itu yang jadi rosak amalan kita. Satu, kadang-kadang kita terlibat dalam amalan yang tak pasti. Betulkah daripada Quran, betulkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak kepastian, itu merupakan satu perkara. Sebab itu saya katakan bahawa ungkapan ini saya pun tidak pasti sama ada daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita ambil dia sebagai satu kalam, satu kata-kata hikmah. Sebagaimana biasa masyhur dalam masyarakat kita dikatakan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada, atau kama qala, yang bermaksud buatlah amalan untuk kehidupan dunia ini seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Buat untuk dunia seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya, dan buatlah amalan ibadat, amal untuk akhirat, seolah-olah kita akan mati esok hari. Ada yang kata ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi saya melihat kajian para ulama dikatakan ini bukan hadis Nabi, tetapi ini kalam daripada sahabat Nabi, iaitulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tak apalah sama ada daripada Rasulullah ataupun daripada Sayyidina Ali, tetapi kita nak faham makna dia itu. Makna dia ni saya nak bawakan dua konsep yang cuba dipahami. Konsep yang pertama, kalaulah kita menyatakan kita nak buat kerja untuk dunia ni seolah-olah kita nak hidup selama-lamanya. Ada orang faham nak hidup selama-lamanya maknanya kita nak kena buat kerja dunia ni bersungguh-sungguh. Buat kerja dunia bersungguh-sungguh. Dan kalau kita nak buat kerja untuk akhirat, seolah-olah kita nak pun nak bersungguh-sungguh juga. Maknanya itu dari sudut satu makna. Tetapi ada satu lagi tafsiran yang kalau kita amati perkataan itu, dia menyatakan kepada kita, buatlah kerja dunia ni ala kadar. Sebab apa? Sebab masa nak hidup tu lambat lagi, panjang lagi nak hidup tu. Tak ada masalah, buat lambat-lambat. Kalau tak selesai pun tak apa. Boleh tangguh esok dan sebagainya. Itu satu tafsiran juga. Tetapi bila nak buat kerja untuk akhirat, bukan kata nak mati esok. Nak mati, lepas ni nak mati dah ni. Nak mati dah. Kalau esok tu lambat lagi, malam ni pun boleh bertaubat lagi kan. Petang ni boleh buat maksiat, malam ni pun boleh bertaubat kan kalau nak mati esok. Cuma masyarakat kita dia pegang perkataan ni, dia ubah sikit. Jadi tempang. Buatlah amal, beribadahlah kamu, buatlah amal ibadah kamu seolah-olah lambat lagi nak mati. Jadi tu lah, lambat lagi, mudah lagi nak bertaubat dan sebagainya. Jadi kita dah tak membina jambatan ke akhirat kita itu. Tak ada amal ibadat pun tak ada, ilmu pun kita tak cari, macam-macam tak ada. Sebab apa? Sebab kita menangguh-nangguhkan. Jadi merupakan satu kesilapan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada satu soalan Ustaz. Ini memang ada disebut dalam Al-Quranul Karim, iaitu orang-orang yang berjaya melepasi jambatan akhirat ialah disebut Al-Quran ialah orang-orang yang ada qalbun salim, hati yang sejahtera. Jadi boleh tak Ustaz cerita tentang hati yang sejahtera ni, qalbun salim, mereka yang berjaya melepasi jambatan akhirat sampailah ke syurga nanti. Silakan Ustaz. Baik, qalbun salim. Salim ni pun Ustaz Fauzi ada makna juga. Ada satu ungkapan al-jismu al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang cerdik itu fil jismis salim, pada badan yang slim. Jismis salim, pada badan yang slim. Itu ada tafsiran yang salah gunakan, diubah maknanya. Baik, yang penting sini ialah Allah Taala sebut yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari akhirat itu harta kita tak akan memberi manfaat. Anak pinak kita tak akan memberi manfaat. Tak memberi manfaat macam mana? Kalau kita tak gunakan harta itu untuk kehidupan akhirat kita. Dia sebenarnya ada manfaat. Kalau kita diberikan harta, macam mana kita nak gunakan harta itu supaya di dunia pun kita dapat manfaat harta, di akhirat pun kita dapat manfaat harta juga. Ya Allah Ta'ala sebut ini ialah orang yang tak menggunakan harta itu dengan baik. Sebab itu kalau kita tengok soal harta kita, bila kita nak sedekah? Bila kita sakit nak mati, kita dah nazak dah, kita barulah wasiat, harta ni untuk sekian, harta ni nak bagi rumah anak yatim, harta ni begini. Sedangkan waktu tu kita nak mati dah.
Dan kita dah tak teringin kepada harta dah. Kata Rasulullah, sedekah yang paling baik ini ialah anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulal ghina. Sedekah yang paling baik ini dalam soal pengurusan harta ini, kita sedekah ketika mana kita sihat, ketika mana kita rasa dalam diri kita tu ada penyakit kebakhilan, kekedekutan kita tu. Kita kedekut tu, kita rasa. Kita takut jadi fakir, takut jadi miskin, dan kita mengharapkan kekayaan. Kalau kita sedekah waktu itu merupakan sedekah yang paling baik sebenarnya. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam persoalan ini, persoalan bagaimana kita nak menjadikan qalbun salim ni, hati yang baik ini. Hati yang baik ini ialah kita nak bawa hati yang bersih daripada dosa syirik kepada Allah dan juga hati yang bersih daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengikut tafsiran Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala, antara makna yang dikemukakan qalbun salim ini ialah hati yang bersih daripada perkara-perkara bid'ah dan juga dia cenderung, dia tenang kepada perkara-perkara sunnah. Dia jauhkan daripada bid'ah, dia cenderung kepada sunnah. Juga ditafsirkan dengan hati yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin akan akhirat itu akan datang, akan wujud, yakin kepada syurga, yakin kepada kewujudan neraka. Jadi itu antara makna yang ditafsirkan dengan qalbun salim itu. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, kita dah berada di penghujung rancangan Ustaz. Jambatan akhirat ni panjang sangat-sangat bagi mereka yang berumur, lama umur mereka, panjang umur mereka. Jadi barangkali ada bekalan-bekalan yang terbaik Ustaz dalam perjalanan di atas jambatan ini menuju pada hari akhirat sebelum meninggal dunia di gerbang ambang kematian dan sebagainya. Sebenarnya firman Allah Taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekalan ialah takwa. Apa komen Ustaz, silakan. Baik, sebenarnya jambatan akhirat ni kita kena bina, kita kena persiapkan. Dia banyak sebenarnya jambatan kita nak menuju kepada akhirat ni. Ada orang boleh masuk dengan ibadah puasanya, ada orang boleh masuk dengan ibadah solatnya, ada orang boleh masuk dengan jihad pada jalan Allah, ada orang boleh masuk kerana dia berihsan, buat baik kepada ibu bapanya, ada orang boleh masuk ke syurga kerana dia menghubungkan tali silaturahim. Semua ini merupakan jambatan untuk kita menuju akhirat, menuju kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu yang paling penting sekarang ni ialah kita nak kena faham konsep ibadah dalam Islam tu macam mana dan bagaimanakah kita nak menggapai, nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak faham, sebab itu kita berlaku kegelinciran sikit, penyelewengan sikit. Kita anggap ini tak baik, sedangkan itu satu perkara baik. Kita tak anggap perkara itu sebagai ibadah, sedangkan itu juga dikira sebagai ibadah dalam Islam. Jadi kita nak kena faham konsep ibadah dalam Islam. Kita nak kena faham juga bagaimanakah kita nak membangunkan akhirat itu dengan menjadikan dunia ini sebagai tempat ladang kita bercucuk tanam untuk kita menuai hasil di akhirat kelak. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ya. Ini satu soalan email baru dapat ni. Dia kata sering kali faktor masa sering dijadikan alasan untuk tak sempat nak beribadat, tak sempat nak beramal, tak sempat nak solat, tak sempat nak puasa Ustaz. Apa komen Ustaz? Dia sebenarnya masa ni dia tak akan berubah dah. Sehari 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan kadang kalender Masihi 30 hari ataupun 31 hari, bulan sudah 28 hari aja. 28 ke 29 lebih kurang itulah bulan Februari. Jadi dia tak akan berubah. Yang penting sini ialah bagaimana kita nak membahagi masa tu. Sebab itu kalau kita lihat dalam Quran, Allah Taala sumpah wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Sebab apa? Kebanyakan manusia itu rugi kerana dia menggunakan alasan faktor masa, tak sempat, sibuk dan sebagainya. Allah Taala dah bagi tahu tentang tabiat sifat manusia yang akan berada dalam kerugian kerana dia menggunakan alasan faktor masa itu. Sebab itu kalau kita lihat para ulama dulu bahagikan masa. Ada masa untuk dia beribadah kepada Allah secara khusus, ada masa untuk dia baca buku, ada masa untuk dia mengajar, ada masa untuk dia jaga ahli keluarganya. Jadi bagaimanakah pembahagian masa ini? Ini serah kepada diri kita. Jadi kalau kata alasan tak ada masa, sibuk sangat dan sebagainya, itu bukan alasan yang munasabah, bukan alasan yang wajar. Wallahu a'lam. Terima kasih yang bagi Ustaz Muhammad Nizam bin Abdul Qadir, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa UIA, dan juga terima kasih kepada Jemaah Surau Darul Ikhlas Taman Kayu Ara Indah, dan juga anda semua di mana saja anda berada yang menonton Al-Qulah dari awal sampai ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Andalah rakan Al-Qulah, sahabat Al-Qulah yang terbaik sebenarnya. Dan insya-Allah tuan-puan, kalau ada jodoh kita pada minggu depan, kita akan bersama dengan Al-Qulah lagi dengan topik kalau dah jodoh. Terbalik kan? Bersama dengan yang bahagia Ustaz Muhammad Zawi Yusof di TV3 pada hari Jumaat minggu depan. Dan tuan-puan, sekian dulu Al-Qulah untuk petang ini. Selamat bercuti.
bersama keluarga di hujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.